Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, sahabat saya, saudara Piul, yang saya hormati, Yang Berhormat Wabi Adli Zahari, yang merupakan Naib Presiden Parti Amanah Negara, juga merangkap Bendahari Pakatan Harapan, dan juga merupakan yang menjawab selaku Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia, dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Khairuddin Takhiri, dan juga sahabat Allah Usama Husin, pengerusi Amanah dari Kelantan, juga sahabat saya Saudara Zamir, pengerusi pemuda Amanah dari Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya rasa ceramah saya yang pertama kali setelah sekian lama tidak berucap di dalam khalayak ramai, dan saya masih lagi berhadapan dengan zaman muda dan zaman muda ini saya juga berinteraksi dengan ramai generasi muda dalam pelbagai parti. Baru-baru ini saya berjumpa dengan Persatuan Belia Negeri Pahang, dan mereka menyampaikan satu hasrat yang cukup besar, dan hasrat itu yang saya ingat tuan-tuan dan puan-puan boleh berkata faham dan juga boleh menjiwai bahawa dalam tempoh 5 tahun negara kita, negara Malaysia, yang sangat berkecamuk dengan konflik politik yang tidak berkesudahan, akhirnya anak muda yang berada di hadapan saya ketika itu rasa sangat bersyukur akhirnya polemik politik negara Malaysia dapat dihentikan setelah pilihan raya berlalu. Dan apabila telah berlakunya sebuah kerajaan perpaduan yang telah mewujudkan satu blok kerajaan yang melebihi 2/3 majoriti, ianya menjadi satu signal kepada anak muda, kepada sebuah kerajaan yang stabil. Dan kerajaan yang stabil ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, adalah satu asas kepada pentingnya untuk negara kita membangun sebagai sebuah negara yang lebih maju ke hadapan. Tuan-tuan kena ingat dalam tempoh 5 tahun sejak pandemik COVID itu berlaku, negara kita pemimpinnya, daripada Perdana Menteri, daripada ahli-ahli parlimen, daripada kabinetnya, daripada YB Adulnya, daripada pelbagai peringkat parti, mereka memfokuskan sibuk kepada kuasa politik semata-mata, dan kepentingan rakyat itu diketepikan. Yang penting aku berkuasa dahulu, dan itulah yang berlaku dalam tempoh konflik politik setelah jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan dengan langkah Sheraton yang dimulakan oleh geng-geng ataupun geng-geng yang sedang menghadapi siasatan mahkamah pada hari ini. Tuan-tuan, kerajaan ini ialah kerajaan madani, dan saudara sahabat saya, saudara Zamir telah mengisahkan tentang kerajaan madani. Dan kerajaan madani mestilah asasnya bersikap adil, dan adilnya sebuah kerajaan itu terletak kepada peruntukan dan juga layanannya. Dan hari ini melalui Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri telah membuktikan janjinya. Dia tahu bahawa negeri Kelantan, dia tahu bahawa negeri Terengganu, dia tahu bahawa negeri Perlis dan juga Kedah, Pakatan Harapan kalah teruk. Malah UMNO pun tahu 3 ke 4 buah negeri juga kalah teruk. Tetapi itu bukanlah asas kepada kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghukum. Bukan untuk menghukum rakyat negeri Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Dalam peruntukan Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, apa yang telah berlaku? Apa yang telah berlaku dalam tempoh kurang 3 bulan kita memerintah, pertambahan belanjawan peruntukan untuk negeri Kelantan sebanyak 17.6%. Negeri Kelantan sebelum ini pada tahun 2020, daripada tahun 2021 kepada tahun 2022 tidak meningkat. Mereka katakan Perikatan Nasional lah yang membantu Kelantan. Tuan-tuan, peruntukan khas bantuan kepada negeri Kelantan tidak bertambah. Daripada tahun 2020 hinggalah 2022 tidak bertambah. Kekal 1.3 bilion setahun. Anwar naik meningkat 1.43 bilion. Tuan-tuan boleh semak dekat parlimen. Ini handset, tidak boleh tipu.
Anwar tidak boleh tiba, kalau tidak boleh dikenakan tindakan mahkamah. Juga untuk peruntukan pembangunan. Peruntukan pembangunan untuk 4 buah negeri ini. Nak katakan bahawa kerajaan perpaduan yang dibentuk ini berasaskan keadilan, kita tidak hukum rakyat negeri Kelantan dan Terengganu. Apa yang kita tambah peruntukan-peruntukan khususnya untuk pembangunan kepada daripada 13 bilion kepada 17.5 bilion untuk tahun 2023. Ini baru permulaan, tuan-tuan. Fokusnya apa? Inilah kita panggil kalau bahasa Inggeris itu walk the talk. Sebuah kerajaan yang madani ialah kerajaan yang bertamadun, tidak memimpin itu atas dasar untuk menghukum rakyat, walaupun berbeza pandangan politik sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya percaya ramai rakyat Kelantan dan tuan-tuan puan-puan di hadapan saya, ramai anak-anak muda berhijrah, bekerja di Lembah Kelang, khususnya di Kuala Lumpur. Tuan-tuan kena ingat, sekarang ini negara kita sedang berhadapan kos sara hidup yang cukup tinggi. Betul? Dan apa yang kerajaan persekutuan atau kerajaan perpaduan telah lakukan, iaitu satu program yang cukup baik, yang sangat memberi manfaat kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, iaitu program makanan rahmah. RM5 untuk menu-menu tertentu. Dan inilah program yang julung-julung kali diadakan dan tidak pernah diadakan dalam mana-mana kerajaan. Fokusnya apa? Supaya rakyat ada pilihan. Nak makan mahal, makan berpatutan tetapi sehat. Dulu makanan mahal tapi tak mampu. Dulu makanan murah tapi tak sehat. Sekarang ni makanan sehat tapi murah. Rakyat ada pilihan, dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Kelang, Lembah Kelang ada pilihan sekurang-kurangnya. Dan ini banyak laku di negeri negeri Selangor, di negeri Kelang, dan insya-Allah di negeri Kelantan. Saya kalau ikut pegawai khas yang berkhidmat dengan YB KPDN, bakal banyak lagi di Kelantan, insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak gulung sebegini ya. Saya pun tak nak ambil masa terlalu lama, sebab kepentingan kerajaan yang ada pada hari ini adalah sangat bergantung kepada sema dan imbang yang berlaku di Parlimen. Tuan-tuan boleh lihat ya? Antara yang sangat kritikal di dalam Dewan Parlimen ialah Major General Clay, yang sangat kritikal memperjuangkan nasib veteran dan disambut baik oleh Menteri Pertahanan dan disambut baik oleh Timbalan Perdana Menteri Pertahanan bahawa ya, ini masalah yang berlaku sekian lama oleh veteran. Menteri ambil cabaran itu, Timbalan Menteri Pertahanan ambil cabaran itu dan cuba untuk selesaikan dalam sekian lama. Dan tuan-tuan kena ingat, ini boleh berlaku di Parlimen sebab ada jumlah ahli Parlimen pembangkang yang signifikan. Tetapi di negeri Kelantan, tetapi di negeri Terengganu, jumlah itu tidak signifikan, yang menyebabkan akhirnya rasa selesa dan rasa buat ala kadar itu berlaku di Kelantan dan di Terengganu. Sebab itulah kerana yang disebutkan oleh pengurusi amanah tadi dan juga pengurusi DAP Kelantan tadi, apa pembangunan di Kelantan yang terkini yang boleh melonjakkan pendapatan rakyat di Kelantan, malah lebih ramai lagi berhijrah anak muda ke Kuala Lumpur. Sebab itulah penting supaya tuan-tuan, mungkin tak nak ubah kerajaan tak apa, tetapi hadirkan sejumlah adun-adun pembangkang yang signifikan dalam Dewan Negeri Undangan Negeri Kelantan, supaya Ustaz Mahmud Hussein, supaya Datuk dan juga yang lain boleh bercakap, negeri Kelantan perlu ini, negeri Kelantan perlu ini, rakyat perlukan ini. Dan semua ini tidak berlaku dalam kerajaan negeri Kelantan pada hari ini, dalam khususnya dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Dulu saya ingat lagi, tahun saya 2017, Dekatan 4 ketika itu, saya suka dengar perbahasan-perbahasan yang paling panas di dalam Kelantan. Apabila adun-adun UMNO berhujah dengan kerajaan negeri PAS, sangat tegang, sangat, tapi itulah yang sehat. Because ketika itu kerajaan di Kelantan rasa, kita kena buat, kalau tak kena tembak. Sekarang ni tak kena tembak, Ustaz. Sekarang ni tak apalah, kita semua kita, tu tak perlu tembak. That's why dalam pilihan raya kali ini, insyaAllah, fokusnya yang perlu diberikan adalah untuk menghadirkan adun-adun negeri Kelantan, khususnya daripada kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan lain-lain, untuk supaya
dinamik politik negeri Kelantan dapat diwujudkan kembali, yang akhirnya jika yang saudara Zami sebut, fokusnya adalah kepada kebajikan rakyat negeri Kelantan. Agenda rakyat negeri Kelantan dapat dikeraskan lagi dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Saya sebagai anak muda insya-Allah mendoakan kerajaan di Kelantan dan juga mendoakan rakyat di Kelantan lebih baik dalam apa juga bentuknya, dan insya-Allah perpaduan yang wujud dalam negara kita dan juga kestabilan politik yang telah wujud di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat dikekalkan dan malah dikuatkan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.